Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua abang-abang dan kakak-kakak? Okey, ni abah dan adik ini. InsyaAllah malam ni akan kita terus belajar malam ni dalam tajuk Mari Belajar Pendidikan Islam bersama dengan Ustaz Abah. Okey, bagus insya-Allah. Okey, malam ni kita akan sambung dalam tajuk terakhir ya. Tajuk terakhir dalam bahagian masalah rumah tangga dan juga penyelesaiannya iaitu tajuk li'an. Eja dia L-I-A-N bukan lian. Li'an. Sebut anak-anak li'an ya. Li'an. Okey. Apakah itu li'an ya? Malam ni kita akan tengok pengertian li'an, sebab berlakunya li'an, proses berlaku li'an, implikasi li'an dan apakah kebaikan li'an yang dibenarkan dalam Islam. Okey. So mungkin kita rasa perkataan li'an ini adalah perkataan yang baru. So abang akan beri maksud pengertian kepada anak-anak. Yang pertama, li'an dari sudut bahasa bermaksud laknat ya, laknat. Iaitu laknat. Yang kedua, istilah sumpah suami yang disertakan dengan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolak hukuman qazaf, iaitu menuduh. Kita tahu qazaf ni ialah tuduh seseorang melakukan zina tanpa saksi disebabkan tuduhan zina terhadap isteri atau menafikan nasab ataupun keturunannya. Okey. Maknanya kalau dia itu menuduh isterinya, kalau seorang manusia biasa, kalau dia menuduh seorang itu tanpa ada saksi, maka dia dikenakan hukuman qazaf, iaitu menuduh orang tanpa ada saksi dan dikenakan hukuman 80 sebatan. Bagaimana pula kalau suami yang tuduh isterinya berzina? Adakah dia perlukan 4 orang saksi? Maka dalam hukum inilah Islam mendatangkan perkara yang dipanggil li'an, iaitu sumpah laknat. Okey. Jadi sebab-sebab li'an. Okey. Kita tengok dekat sini ya, sebab-sebab li'an. Yang pertama, suami menuduh isteri berzina tanpa membawa 4 orang saksi untuk membenarkan tuduhannya. Yang kedua, untuk mengelakkan hukuman qazaf, sebab li'an ya. Yang ketiga, isteri juga untuk menyelamat ataupun untuk mempertahankan diri boleh bersumpah juga untuk menolak tuduhan suaminya itu. Okey. Bagaimanakah proses untuk melakukan li'an ini? Okey, kita tengok dekat sini. Apakah tunjukkan proses-proses li'an? Yang pertama, suami bersumpah di hadapan hakim sebanyak 4 kali berturut-turut menuduh isterinya berzina. Dia sumpah macam mana? Junjung Quran kan? Tak. Wallahi wa billahi wa tallahi. Wallahi wa billahi wa tallahi. 4 kali. Dan sumpah yang kelima, iaitu mengandungi laknat ke atas suami jika tuduhannya itu adalah palsu. Okey. Manakala isteri juga boleh bersumpah juga sebanyak 4 kali. Wallahi wa billahi wa tallahi, abang, saya tak buat semua tu. Kan? Maka isteri juga boleh bersumpah sebanyak 4 kali ya, dan sumpah kelima dia mengandungi laknat sekiranya saya melakukan. Kan? Maka laknat ke atas dirinya jika dia itu berdusta. Itulah dipanggil sumpah laknat ataupun proses li'an. Okey. Bila berlaku sumpah li'an ini, anak-anak, sudah pasti memberikan satu implikasi atau kesan yang sangat besar. Bahaya sumpah li'an ini ya. Kita tengok dekat sini, implikasi li'an yang pertama, sudah pasti suami dan isteri bila melakukan sumpah laknat itu, mereka akan terpisah. Dan mereka tidak boleh berkahwin lagi selama-lamanya. Ya, dan suami yang membuat tuduhan terlepas daripada qazaf, iaitu menuduh isteri tanpa saksi. Manakala isteri pula, sekiranya dia tidak mempertahankan atau menolak tuduhan tadi, maka dia akan dikenakan had zina ataupun hudud zina ya, hukum zina, iaitu hukum merejam sampai mati. Dan bagi anak yang dinafikan ya, dalam sumpah li'an kedakam ya, dalam sumpah li'an tadi ternafi nasabnya daripada suami. Kalau dia kata anak ni bukan anak dia, disumpah dia kata tu anak dalam kandungan perempuan tu, isteri aku tu bukan isteri aku tu, bukan anak aku, maka sekiranya berlaku seperti itu, maka dia tidak boleh mengaku lagi bahawa anak itu anaknya. Dan isteri berhak menuntut nafkah anak jika suami tidak menafikan nasab anak itu tadi. Okey.
So, apakah hikmah ataupun kebaikan Allah memberikan kebenaran kita melakukan sumpah laknat ataupun li'an ini? Ya, yang pasti ialah mestilah suami akan dapat mencari jalan penyelesaian secara adil di mahkamah. Isteri juga dapat mempertahankan, menjaga maruah dirinya apabila dituduh oleh suaminya, dan suami dapat mempertahankan kesucian nasabnya sekiranya dia yakin betul-betul isterinya itu telah melakukan zina. So, anak-anak, maknanya kesan daripada li'an ini memberikan implikasi yang sangat buruk dan sangat besar. Sebab itu perkara sumpah di dalam Islam tidak boleh bermain-main, kerana ia pastinya akan diselesaikan dengan beberapa perkara seperti kafarah dan juga sebagainya. Jadi anak-anak, yang terakhir macam biasalah abang akan bagi penilaian. Okey, boleh tengok dekat sini penilaian ni anak-anak. Ada beberapa soalan, 1, 2, 3, 4, dan anak-anak bila tengok video, anak-anak boleh jawab soalan ini. Dan yang terakhir, inilah beberapa masalah rumah tangga yang abang kongsikan, 8 masalah rumah tangga. InsyaAllah moga-moga menjadi kemudahan pengajaran dan pemahaman kepada anak-anak untuk memahami dengan lebih detail. Kena baca buku lagi lah, kena rujuk para ulama, rujuk para ustaz dan sebagainya. Wallahu'alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjaya.